Ustaz boleh mula Ustaz. Ustaz boleh mula. Ana tak nampak Boleh gambar mula eh. Ustaz boleh mula. Ustaz boleh mula nah. Gambar tak nampak eh. Tak, Ustaz boleh mula. Okey. Mula nah. Okey, Nah. boleh insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan hari ini untuk berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peluang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu kehidupan yang mendapat keberkatan, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Zali yang bersama saya pada malam ni insya-Allah. Begitu juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang bersama dalam kuliah live pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita semua masih berada dalam keadaan ataupun masih dalam suasana pandemik COVID-19 yang masih lagi belum berakhir. Bahkan kita sendiri pun tidak tahu bilakah akan diangkatnya virus ini, wabak ini daripada negeri, negara dan juga dunia ni. Namun kita tidak putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabak ini, virus ini daripada negeri dan negara kita insya-Allah. Kerana ramai di luar sana rindu untuk berjemaah di masjid-masjid surau, rindu untuk berada di majlis-majlis ilmu. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan tolong komen tengoklah sebab ada yang bagi tahu tak nampak gambar. Sebelum kita mula, tuan-tuan boleh komen tengok. Suara dengar tak suara? Ada gambar tak?
Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf gangguan sikit sebab ada yang kita tak nampak gambar tadi. Jadi alhamdulillah kita sambung balik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus ni daripada negara kita insya-Allah. Sebab kita tengok dalam FB pun ramai yang minta teringin rindu nak di masjid, rindu nak berada di majlis-majlis ilmu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kembali normal seperti mana sebelum datangnya COVID dalam negara kita ni insya-Allah. Begitu juga ada di antara kita yang terjejas sumber pendapatan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada mereka insya-Allah. Jadi muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan membicarakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tajuk berbakti kepada ibu dan bapa selepas kematian mereka. Jadi muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap daripada kita sudah pastilah dia ada ibu dan dia ada ayah, dia ada mak, dia ada ayah. Termasuklah juga saya. Walaupun hari ni kita dah jadi ibu, hari ni kita dah jadi ayah, hari ni kita dah jadi tok ataupun tok wan, tapi sudah pasti satu ketika dulu kita pernah ada ibu, kita pernah ada ayah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita nak berbakti kepada ibu dan ayah kita selepas kematian mereka. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna abawayya qad halaka fahal baqiya min birrihima syai'un asiluhuma bihi ba'da mautihima qala na'am arba'atu asya' as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima faqala ma akthara hadha wa atyabahu ya Rasulullah qala fa'mal bihi fa innahu yasilu ilaihima rawahu al-Baihaqi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, satu orang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu bapa aku ni sudah mati. Ibu bapa aku ni sudah meninggal dunia. Matilah tu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tanya kepada Nabi, fahal baqiya min birrihima syai'un. Dia kata kat Nabi, dia tanya Nabi, dia kata adakah masih ada apa-apa amalan? Adakah di sana masih ada apa-apa amalan untuk saya berbakti kepada mereka berdua selepas kematian mereka? Mak ayah saya dah mati dah ya Rasulullah, ada tak apa-apa amalan yang saya boleh buat untuk berbakti kepada mereka berdua ya Rasulullah? Ni tuan-tuan, kita masih ada mak, kita masih ada ayah ni alhamdulillah. Cuma lah ni kita masing-masing kalau duduk di mak ayah dia duduk luar daerah, tak sama daerah, mungkin tak boleh balik. Apatah lagi hak duduk luar daripada negeri. Mungkin mak ayah dia duduk di Penang, mak ayah dia duduk Kedah, mak ayah dia duduk Terengganu ke Kelantan ke. Jadi mungkin ada di sana, kita ni yang lama dah tak boleh jenguk mak kita, tak boleh jenguk ayah kita. Kadang-kadang rindu pun dia telefonnya, kadang-kadang rindu pun dia buat video call je. Tapi tak samalah tuan-tuan. Dia tak boleh nak pegang tangan mak dia, nak cium tangan ayah dia, nak peluk mak ayah dia, tak boleh lah, tak sama. Cuma boleh tengok untuk melepaskan rindu kepada ibu dan ayah dia saja. Pasal apa kita kena ingat, kita kena taat kepada mak ayah kita ni. Hatta taat kepada mak ayah kita ni, walaupun contohlah ada di kalangan sahabat-sahabat kita, dia dapat hidayah daripada Allah. Dia masuk Islam, tapi mak ayah dia tak Islam tuan-tuan. Maka walaupun begitu, sebagai seorang anak, dia wajib kena taat kepada mak ayah dia yang masih tak Islam, selagi mana mak ayah dia tidak menyuruh kepada perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata la ta'ata li makhluqin. Tidak
wajib taat kepada makhluk. Nah, apabila makhluk itu menyuruh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah yang suruh maksiat itu adalah ibu kita sendiri pun dia suruh kita hang jangan semayang, maka yang tu kita tak wajib kena taat. Pasal apa? Tu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suami kita tak bagi isteri dia pakai tudung, maka isteri pada ketika tu tak wajib taat pada suami sebab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai bulan Ramadan suami tak bagi isteri dia puasa, nah isteri dia pun tak wajib taat pada perintah suami sebab suami dia suruh melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak suruh melakukan maksiat, maka wajib kena taat. Tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah kata Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Itu pertama. Ayat tentang akidah, tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kena sembah Allah Subhanahu wa taala, kena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan Allah. Kalau kita baik dengan mak ayah tapi sekutukan Allah pun tak jalan juga, tak jadi juga. Allah ba'atu hak pertama. Allah kata, Allah perintahkan supaya jangan sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah kata yang tu. Kedua Allah kata wabil walidaini ihsana. Hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Pertama Allah suruh taat kepada Allah. Kedua Allah suruh kita buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. Mana tahu tuan-tuan, kok sampai satu masa nanti kita jaga mak kita, kita jaga ayah kita. Termasuklah saya juga. Allah salli ala Sayyidina Muhammad, boleh jadi saya juga. Sampai satu masa nanti kita jaga ibu kita, kita jaga ayah kita. Begitulah juga dengan anak-anak kita pun. Sampai satu masa kita mungkin jaga mak kita, ayah kita. Umur mereka waktu tu dah tua dah. Dah lanjut usia dah. Dalam jagaan kita, dalam peliharaan kita. Maka Allah kata apa? Janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, kata Allah. Janganlah kamu kata kepada mereka perkataan yang kasar, perkataan Allah kata dalam Quran ni sallallahu alaihi sayyidina Muhammad dalam surah Al-Isra ni Allah kata kata pun tak boleh kepada keduanya, kepada mak, kepada ayah kita. Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Allah kata jangan cakap benda yang kasar, jangan duk maki mak ayah. Jangan duk tinggi suara dengan depa, jangan duk jeling-jeling depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patut lagi kita duk tutup pintu. Kedegar tanda apa? Protes kat mak kita, protes kat ayah kita, tak puas hati dengan mak ayah kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Allah kata jangan. Dan janganlah kata Allah Subhanahu wa taala wala tanharhum. Jangan tengking kedua ibu bapa kamu. Jangan tinggi suara dengan mereka. Jangan menyergah mereka kata Allah, tapi Allah kata apa dia? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah kata, cakaplah dengan mereka dengan perkataan yang mulia. Yakni dengan perkataan yang sopan santun dengan ibu dan ayah kamu. Kemudian Allah kata hendaklah engkau merendah diri kepada mereka kerana apa? Kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Depan mak ayah kita, walaupun kita ni belajar sampai universiti, kita ni ada degree, kita ada PhD, mak kita, ayah kita sekolah tak tinggi, Allah kata jangan tinggi diri dengan mak dan ayah kita. Jangan sombong diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab daripada mak ni lah kita duduk dalam kandungan dia. Kita duduk dalam kandungan mak kita, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 9 bulan. 9 bulan lebih kita duduk dalam kandungan mak kita. Allah sebut dalam surah Luqman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ayat 14. Allah kata wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn.
Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, kata Allah. Allah kata wajib. Wajib anak kena buat baik kepada ibu dan ayahnya, kata Allah. Allah kata apa dia? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu ni Allah kata telah mengandungnya. Mak telah mengandungkan kita. Walaupun kita hari ni pun jadi mak, kita hari ni jadi ayah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Allah bangga kita. Ibu telah mengandungkan, kata Allah. Mengandungkannya dengan menanggung kelemahan atas kelemahan, kata Allah. Wahnan ala wahnin. Allah abang dalam Quran macam tu. Kelemahan demi kelemahan. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana satu orang ibu dia mengandung macam mana. Dia nak keluar, dia bukan boleh tinggal kandungan dia bawa pergi. Walaupun dia ibu mengandungkan anak dan sebagainya, tuan-tuan, dia tetap buat kerja dia macam biasa. Sampailah dia melahirkan anak. Waktu kita dah keluar mai ke dunia pun sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, kita demam, kita sakit, kita menangis, kita kencing, kita berak. Antara orang yang banyak berkorban untuk kita adalah ibu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah kata cakaplah elok-elok dengan mak ayah kita, rendah diri dengan mak ayah kita kerana belas kasihan, kerana kasih sayang kita kepada mereka berdua. Dan satu benda yang Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita dalam Al-Quran, Allah kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, kata Allah. Kan? Allah kata apa dia? Doakanlah untuk mereka. Doakanlah untuk ibu ayah kita. Allah suruh doa. Sebab tu di antara tanda anak soleh ni, dia doa untuk mak ayah dia semasa mak ayah dia hidup lagi. Dia dah doa dah untuk mak ayah dia. Doa, Allah kata doalah untuk mak dan ayah ni. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, kata Allah. Doa kepada Allah untuk mak dan ayah dengan berkata, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka berdua, rahmatilah ibu dan ayahku, sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecilku. Allah suruh doa, tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana ayat ni, ayat perintah, Allah suruh menandakan bahawa kita sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, bahawa berdoa kepada kedua ibu bapa itu adalah wajib. Menurut ulama. Wajib doa untuk ibu dan ayah kita. Bahkan doa daripada anak-anak ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata satu benda yang tak putus. Nabi kata idza mata ibnu Adam, bila matinya anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan akan mati, perempuan akan mati, saya pun akan mati. Tambahlah ni kita duk dengar tiap-tiap hari orang mati. Lebih-lebih lagi pasal COVID, tuan-tuan. Kan? Kita pakat mati belaka, tapi Nabi kata idza mata ibnu Adam, bila matinya satu orang anak Adam ni, kata Nabi, inqata'a amaluhu illa min thalath. Putus segala amalan, kata Nabi, putus tuan-tuan, putus. Kecuali Nabi kata tiga benda. Nabi kata tiga benda. Pertamanya sedekah jariah, duanya ilmu yang kita share, ilmu yang bagi manfaat kita kongsi dengan orang. Tiganya waladun salih yad'ulah, kata Nabi. Anak yang soleh yang dia senantiasa doa untuk mak dan ayah dia. Walaupun anak ni bukanlah ustaz, anak ni bukanlah ustazah, kadang-kadang nak doa bahasa Arab dia tak erti, tuan-tuan. Tapi dia boleh doa dalam bahasa Melayu, dia minta kepada Allah, ya Allah ampunlah dosa ibu aku, ampunlah dosa ayah aku, ya Allah lapangkanlah kubur mereka, jadikanlah kubur mereka taman daripada taman-taman syurgamu, ya Allah, jangan kau azab mereka. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah, yang senantiasa mendoakan ibu dan ayah kita daripada waktu mereka hidup ni, begitulah juga selepas daripada kematian mereka. Baik tuan-tuan, balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Satu orang ni mai tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mak ayah aku ni dah mati dah, mak ayah aku dah meninggal dunia dah, ya Rasulullah. Ada tak apa-apa amalan yang aku boleh buat sebagai tanda berbakti kepada mereka berdua selepas mereka mati ni, ya Rasulullah? Maka Nabi kata na'am. Nabi kata, ya,
Ada tuan-tuan amalan yang kita boleh buat untuk berbakti kepada ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia. Mak kita dah mati, ya kita dah mati dah tuan-tuan. Kita anak boleh tak kita buat apa-apa amalan untuk bantu mak dan ayah kita ni? Nabi kata ada. Nabi kata na'am, Nabi kata ya. Arba'atu asya, kata Nabi. Ada 4 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Nabi kata apa dia? As-salatu alaihima, kata Nabi. Kan? Nabi kata as-salatu alaihima. Salat ke atas keduanya. Apa makna ni? Salat ala Sayyidina Muhammad, iaitulah salat jenazah. Bila mak ayah kita dah meninggal dunia, kita ni lebih-lebih lagi anak lelaki. Kan? Solatkan jenazah mak dan ayah kita. Kalau mampu, kita jadi imam untuk solat jenazah ibu dan ayah kita yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di antara solat yang paling mudah ni solat apa? Solat jenazah lah. Solat jenazah lah solat yang paling mudah. Pasal apa? Pasal solat jenazah ni dia mula dengan berdiri, dia habis pun berdiri. Kan? Dia mula berdiri, dia habis pun berdiri. Dia tak ada rakaat tak ada. Dia tak ada sujud, dia tak ada i'tidal, dia tak ada tahiyat awal, tahiyat akhir tak ada. Kan? Sebab tu solat jenazah ni orang tak sebut arba'a raka'atin. Orang tak sebut 4 rakaat, tapi arba'a takbiratin. 4 kali takbir. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita anak-anak ni belajarlah solat jenazah. Masuklah saya sendiri pun tuan-tuan. Mana tahu satu ketika nanti boleh jadi saya meninggal dulu. Kan? Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan ada anak kita, anak lelaki kita, boleh jadi imamkan solat jenazah kita. Boleh jadi imam solat jenazah kita. Lepas dia jadi imam tuan-tuan, dia doa untuk kita ni. Doa anak ni tuan-tuan, orang dengar sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, orang sentuh hati. Pasal apa? Doa tu anak dia. Bukan tu imam biasa dah doa. Tu imam biasa kadang-kadang dia doa pun, dia tak rasa pasal dia tak kenal pun kita ni. Tapi kalau doa tu anak kita tuan-tuan, kita duduk belakang ni dia boleh sentuh sampai ke hati kita. Kita boleh teriak, kita boleh mengalir air mata. Pasal apa? Pasal doa tu adalah anak kita sendiri tuan-tuan. Dan jadi insya-Allah kita sama-sama belajar tuan-tuan, untuk solat jenazah. Belajar ni untuk kita jadi imam untuk jenazah orang lain ke? Tak tuan-tuan. Paling tidak kita boleh jadi imam jenazah mak kita, ayah kita pun alhamdulillah dah. Kita tak mau hak jenis bila mana mak ayah dia mati tuan-tuan, orang yang buat, orang yang urus jenazah mak ayah dia ni, orang urus semua. Semua orang buat tuan-tuan, sampai mandi jenazah pun dia tak peduli, dia tak ambil tahu langsung. Bila mak ayah dia mati tuan-tuan, hamai duk baca Quran pun orang lain. Hamai duk baca Quran tapi mak ayah dia orang masjid, orang surau. Dia mana? Dia duduk di luar tuan-tuan. Dia tunggu orang sampai, dia tunggu sambut orang kat luar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Pasal dia tak boleh mengaji Quran. Dia tak boleh baca Quran tuan-tuan sekalian. Biar kita baca Quran sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, kita anak dia. Kan? Kalau boleh biar kita uruskan jenazah. Saya tak pandai ustaz, tak apa, kita pergi bantu tukang mandi jenazah tu, kita pergi mak kat dia, saya nak tolong sama-sama mandikan jenazah ni. Insya-Allah mereka akan bagi. Pasal apa? Pasal kita anak. Kita basuh mak ayah kita, kita mandikan mak ayah kita, kita pegang tangan dia sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Kita akan ingat balik, inilah tangan dulu ni haduk jaga kita sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, haduk mandi kita waktu kita kecil dulu tuan-tuan. Kita pegang tangan dia, inilah tangan yang dulu ni duk pakaikan pakaian kepada kita, yang duk berbedak kat muka kita, inilah tangan dia. Kita pegang tangan ayah kita masa tu boleh jadi dah jadi jenazah dah tuan-tuan, kita akan ingat balik, inilah tangan hak dulu ni dia cari rezeki untuk aku, untuk besarkan aku, untuk sekolahkan aku, untuk jadikan aku ni orang, jadikan aku ni manusia. Tuan-tuan, waktu tu untuk kita muhasabah balik. Kita hari ni kita nak anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, tapi kadang-kadang kita lupa tuan-tuan. Kita tak jadi dulu anak soleh dan solehah kepada ibu dan ayah kita. Benda ni dia timbal balik tuan-tuan. Kalau kita sendiri tak boleh jadi anak soleh dan solehah kepada mak ayah kita, macam mana anak-anak kita nak jadi anak yang soleh dan solehah kepada kita? Tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, orang bawa dah jenazah. Lah ni musim Covid tuan-tuan.
Nah, kalau di sebelah Pulau Pinang ni, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, solat jenazah ni pegawai dan ahli keluarga sahaja. Kan, pegawai, ahli keluarga. Tak boleh ramai, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No, musim COVID ni kita tengok kalau meninggal, sedih lah kita tengok tak ramai orang boleh mai solatkan jenazah. Adik-beradik yang duduk di negeri yang berasingan tak boleh nak mai tengok jenazah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Orang pakat mai solat jenazah mak dia, solat jenazah ayah dia, bawa masuk dalam masjid, tuan-tuan. Sedihnya anak ni tak ada sekali pada ketika tu. Paling tidak kalau dia tak boleh jadi imam, tuan-tuan, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, tak apalah jadi makmum dalam tu. Solatlah juga jenazah mak dia, jenazah ayah dia, tuan-tuan, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Tapi sedih, tuan-tuan, ada anak dia duduk di luar. Dia duduk di atas pangkin, dia duduk bawah pokok rambutan, dia duduk bersembang, tuan-tuan, sambil duduk balur rokok daun. Dia boleh duduk sembang relax. Dalam tu siapa dia? Dalam tu jenazah mak dia. Dalam tu jenazah ayah dia, tuan-tuan. Orang lain tolong solatkan untuk ibu dan ayah dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, kita masih lagi boleh berbakti kepada kedua ibu bapa kita selepas mereka meninggal. Tamanya, tuan-tuan, paling tidak kita solatkan jenazah ibu dan ayah kita, insya-Allah. Nah, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Atau erti lagi, insya-Allah boleh belajar, tuan-tuan. Senang je solat jenazah ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kedua, apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh berbakti kepada ibu dan ayah kita selepas kematian mereka. Nabi kata yang kedua, wal istighfaru lahuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yang kedua, mohon keampunan untuk mereka berdua, kata Nabi. Sebagai seorang anak, minta ampun untuk mak ayah kita. Masa hidup tadi pun kita habaq anak soleh, dia doa dah kat mak ayah dia. Nah, Allahumma ghafir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa dah tu. Nah, ni lepas mati. Nah, lelaki ni mai tanya, dia kata, ya Rasulullah, mak ayah aku mati dah, meninggal dah. Apa lagi boleh buat? Nabi kata doa. Minta ampun untuk keduanya, minta ampun untuk ibu dan ayahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Nabi kata apa dia? Sesungguhnya seorang lelaki diangkat kedudukannya di dalam syurga. Nabi kata sesungguhnya seorang lelaki Allah angkat kedudukannya dalam syurga. Nah, fa yaqulu anna hadha, maka lelaki ini dia bertanya, daripada mana datangnya anugerah ini untukku? Nah, daripada mana datangnya anugerah ni untuk aku? Tiba-tiba Allah angkat darjat aku dalam syurga. Wa yuqalu, maka dijawab kepadanya, bistighfari waladika laka. Dijawab pada lelaki ni dengan istighfar anakmu untukmu. Tuan. Nah, perawi-perawi hadis ni adalah sahih belaka. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila di hujung hadis ni dia jawab bistighfari waladika laka, dengan istighfar anakmu untukmu. Maka tadi, tuan-tuan, Nabi abang sungguhnya tu orang lelaki diangkat kedudukannya dalam syurga. Tuan-tuan, syurga yang mana kita namakan syurga ni apa dia? Raudhatun min riyadil jinan, taman-taman syurga. Nah, orang yang mati masuk di alam kubur, masuk di alam barzakh, tuan-tuan. Alam yang Nabi kata inilah tempat pertama kita akan singgah lepas kita mati, tuan-tuan. Awwalu manazilil akhirah, kata Nabi. Tempat yang paling awal kita akan singgah sebelum kita pergi alam akhirat, kata Nabi. Inilah dia. Nah, alam kubur, alam barzakh, kata Nabi. Barang siapa yang dia selamat di alam barzakh, kata Nabi, alam kubur ni dia selamat, tuan-tuan, tempat lepas daripada tu, kata Nabi, akan lebih mudah baginya. Barang siapa, kata Nabi, sukar dia di alam kubur ni, payah, tuan-tuan, sangkut, malaikat duk tanya tak lepas, tuan-tuan, maka tempat selepasnya nanti
di alam akhirat, di mahsyar, di mizan, di tiang sirat dan sebagainya, tuan-tuan, lebih sukar daripada alam kubur ni. Tuan-tuan, tu Nabi dah bagi satu signal kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Nah, dia ada orang yang kubur ni jadi taman-taman syurga untuk dia. Ada orang kubur ni jadi lubang daripada lubang-lubang api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik, tuan-tuan sekalian. Nah, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila jadi taman-taman syurga tu, yang tadi ni satu orang lelaki ni Allah angkat kedudukan dia dalam syurga. Nah, dah jadi taman syurga dah, Allah dah lapang dah kubur dia, tuan-tuan. Allah dah buka dah pintu-pintu nikmat syurga ni, Allah bagi dah dekat dia duduk di alam kubur ni. Tiba-tiba dia kata sallallahu alaihi Muhammad, no, daripada mana datangnya anugerah ni, dia kata. Allah angkat kedudukan aku dalam syurga ni. Maka dikhabarkan kepada lelaki ni, punca Allah angkat darjatnya dalam syurga ni pasal istighfar anak untuk dia. Anak dia dok minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia, tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni aset kita, tuan-tuan. Inilah aset kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ada orang boleh jadi dia tak ada harta, tuan-tuan. Nah, dia bukanlah kaya, dia nak wakaf, dia nak sedekah, tuan-tuan, mungkin dia tak mampu. Tapi ada orang walaupun dia tak kaya harta, tapi dia kaya dengan anak-anak dia, tuan-tuan. Inilah aset kita, insya-Allah, anak-anak kita, yang mana mudah-mudahan mereka ni senantiasa doakan kita, doakan keampunan kita semasa kita hidup, begitulah juga diteruskan selepas kematian kita kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah, tuan-tuan. Dia kuliah ni tak lama mana, lebih kurang 45 minit je, insya-Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. No? Tapi kita tengok hari ni, tuan-tuan, saya sendirilah kadang-kadang kita baca dalam FB, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, ada juga rintihan daripada anak-anak. Kan? Dia luah dalam FB. Ada anak-anak yang dia marah dengan mak dia, ada anak-anak dia marah dengan ayahnya. Kan? Di antara punca kemarahan anak-anak ni apa dia, tuan-tuan, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, di antaranya, nah, dia marah pasal apa? Pasal dia kata mak dia suka pilih kasih, ayah dia suka pilih kasih. Nah, kadang-kadang anak ni ramai, tuan-tuan, tapi ada satu dua orang anak ni yang kadang-kadang tak dapat kasih sayang sama macam anak-anak yang lain, macam adik-beradik yang lain, tuan-tuan. Benda ni berlaku dah, benda ni memang berlaku, bahkan realiti dalam kehidupan kita hari ni, tuan-tuan. Nah, jadi ingatlah ibu-ibu, ayah-ayah, nah, yang ada anak ramai, jangan pilih kasih dengan anak-anak. Nah, sebab anak-anak juga, mereka juga ada perasaan, tuan-tuan, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jangan sebab kita, anak-anak kita jadi derhaka kepada kita. Anak-anak jadi derhaka kepada ibu dan ayah. Nah, mak ayah ni sebenarnya Allah jadikan untuk kita ni sebagai pintu syurga. Dua jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mak kita, ayah kita. Nah, sebab tu bila bulan Ramadan hari tu pun kita dengar hadis-hadis yang dibaca oleh asatizah, oleh ustaz-ustaz, kan? Orang yang derhaka kepada ibu dan ayah ni, dia tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ni ahli ibadah. Dia ni orang hak kaki masjid, tuan-tuan. Semayang tak tinggal. Sallallahu alaihi Muhammad, sedekah tak lupa. Tapi sedekah dia tu untuk orang lain dia. Untuk mak ayah dia tak pernah dia ingat pun, tuan-tuan, nak bagi. Nah, dia tanya khabar orang lain, dia rajin. Tapi nak tanya khabar mak ayah dia ni susah, tuan-tuan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita pun sama. Kan? Kawan kita miss call, tuan-tuan, tengok naik miss call 2 kali, kita dah kelang kabut dah, telefon balik kawan kita, tuan-tuan. Mak kita ni miss call, panggilan terlepas, tuan-tuan, kat handset kita 5 kali. Kita boleh relax, muka tak salah, tuan-tuan. Tak ada call balik pun mak kita tanya pasal apa mak telefon kita, tuan-tuan. No? Buat waktu tu mak kita dah terasa hati dengan kita, tuan-tuan, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kita takut dan bimbang, kita jadi anak yang derhaka kepada mak kita, kepada ayah kita. Jadi Nabi SAW, Nabi juga bagi satu amaran tentang perkara ni, tuan-tuan. Tentang mak ayah yang pilih kasih terhadap anak-anak ni. Nah, sebagaimana satu hadis Nabi SAW. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, nah,
meriwayatkan hadis ni. Bahawa satu hari ketika An-Nu'man, yakni Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, berada di atas mimbar. Sahabat Nabi namanya Nu'man, dia duduk atas mimbar. Nah, dia kata apa? Dia kata, suatu hari bapa aku memberi kepada aku satu pemberian. Dalam satu hadis lain disebut, pak dia bagi pemberian ni khadam. Khadam milik pak dia. Pak dia nak hadiahkan kepada dia. Ala Sayyidina Muhammad. Nah, kata Nu'man ni, dia kata satu hari bapa aku bagi kepada aku satu pemberian. Lalu Amrah binti Rawahah. Siapa Amrah binti Rawahah ni? Amrah binti Rawahah ni isteri kepada Bashir, mak kepada An-Nu'man. Lalu mak Nu'man ni dia kata apa? Dia kata, aku tidak redha pemberian ini sehingga kamu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni apa dia? Yang ni terlebih dahulu menjadikan Rasulullah sebagai saksi terhadapnya. Ni kamu nak bagi pemberian ni kepada Nu'man, kata Amrah, aku tak redha. Melainkan kamu pergi jumpa dengan Nabi, kamu tanya Nabi. Kamu minta penyaksian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah jadi saksi terhadap benda ni. Aku takut benda ni tak boleh. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Lalu kata Nu'man, bapa aku pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kepada anak aku bersama Amrah binti Rawahah, yakni anak aku dengan Amrah ni. Apa dia? Nu'man ni. Dia kata aku telah memberikan kepada anak aku ni, yakni Nu'man ni, suatu pemberian. Akan tetapi Amrah binti Rawahah ni, dia minta aku menjadikan tuan sebagai saksi, wahai Rasulullah. Dia suruh aku jadikan kamu sebagai saksi, ya Rasulullah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Itu tujuan dia pergi dia habaq. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, dia habaq macam tu. Tanya baginda Nabi, adakah engkau telah memberikan kepada semua anak-anakmu pemberian yang sama? Kamu ada anak-anak yang lain kan? Adakah anak-anak kamu semua dapat macam ni? Dapat sama macam mana yang Nu'man ni dapat? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jawab Bashir, dia kata, tidak ya Rasulullah. Hanya Nu'man ni saja yang dapat. Anak aku hak lain tak dapat, kata Bashir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kamu. Nabi abang tu tuan-tuan. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kamu. Kata Nu'man, lalu bapaku pulang dan menarik semula pemberiannya. Tuan-tuan, ni hadis yang pertama, sallallahu alaihi Muhammad. Manakala satu lagi, di satu sudut Imam Muslim, dia kata apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah setiap anakmu kamu berikan seperti apa yang kamu berikan kepada An-Nu'man? Jawab Bashir, tidak ya Rasulullah. Baginda jawab, oleh itu carikan lain selain aku. Maknanya Nabi tak mau jadi saksi. Dalam hal ni Nabi tak mau jadi saksi. Nabi kata, carikan lain selain daripada aku, kata Nabi. Nabi tanya pula kepada Bashir, tidakkah mengembirakan kamu jika mereka semua, yakni anak-anak kamu tadi, melakukan kebaikan yang sama kepada kamu? Tidakkah mengembirakan kamu, wahai Bashir, anak-anak kamu buat perkara yang mengembirakan kamu? Semua sama, semua buat baik kepada kamu, wahai Bashir. Anak nombor 1 bagi, anak nombor 2 bagi, anak nombor 3 bagi, semua akan buat baik kepada kamu, wahai Bashir. Adakah tidak mengembirakan kamu? Jawab Bashir, qala bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Nabi kata, qala fala idza, kata Nabi. Nabi kata sallallahu alaihi Muhammad, jika begitu lakukanlah yang demikian. Nabi tak bagi tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mak ayah, kita pilih kasih dengan anak-anak kita. Kita ada anak kita tak suka tuan-tuan, kita bebankan anak tu dengan
macam-macam bebanan kita bagi dekat dia, tuan-tuan. Dia dah bagi macam-macam dah pun kita duk herdik dia, kita duk kata macam-macam dekat dia lagi, tuan-tuan. Anak seorang lagi tak pernah bagi apa pun kat kita, tuan-tuan. Bahkan tak pernah kita nampak salah pun anak seorang lagi. Pasal apa? Pasal anak tu kita sayang, tuan-tuan. Anak tu anak mah kita. Walaupun anak tu kita duk tanggung dia, tuan-tuan. Kita tetap duk angkat dia juga, tuan-tuan, pasal kita sayang kepada dia. Sedangkan anak tadi ni kita duk herdik, duk maki, duk kata macam-macam dekat dia, tuan-tuan. Anak ni bantu kita, bagi kita macam-macam, tuan-tuan, tapi kita tak pernah puas hati pasal kita pilih kasih terhadap anak-anak kita. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah. Ini ujian untuk ibu ayah dan juga ujian untuk anak-anak, tuan-tuan. Ada orang Allah bagi ujian hujung-hujung kehidupan ibu dan ayah mereka. Tuan-tuan boleh tengok dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Bila mana mak ayah sihat, tuan-tuan. Mak ayah sihat, mak ayah main rumah anak-anak, main rumah anak hak sulung, anak nombor 2 terasa hati sebab tak pergi rumah dia. Main rumah anak nombor 2, nombor 3 tak pergi pun terasa hati juga, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal waktu ni mak ayah duk sihat lagi, mak ayah duk kuat, mak ayah duk boleh berjalan lagi, tuan-tuan. Mak ayah ni boleh mandi, boleh membasuh najis sendiri, semua boleh buat sendiri. Jadi anak-anak berebut nak jaga. Itu pertama. Kedua, anak-anak berebut nak jaga pasal apa? Antaranya mak ayah ni masih ada harta. Kan? Sebab tu mak ayah yang ada harta ni kalau boleh janganlah bagi harta semua ke anak-anak. Takut selagi bila mana kita ni tak ada langsung dah harta, dia akan buang kita, tuan-tuan. Dia tinggal kita rumah orang tua-tua, tinggal kita bawah jambatan, tuan-tuan. Nuh duk tinggal di kebajikan masyarakat, tuan-tuan. Rumah orang tua-tua tu bukannya semua tu tak ada anak-anak. Bahkan ada anak-anak, tuan-tuan, dan ada juga anak-anak yang kaya, tuan-tuan. Mereka tak mau jaga mak ayah mereka. Mereka tak mau jaga pasal apa? Mereka kata payah, kami sibuk ustaz, kami tak dan nak tengok. Mereka bayar, tuan-tuan, mereka hantar duit, mereka bayar, mereka tinggal mak ayah kita. Bahkan yang paling menyedihkan lagi, tuan-tuan, ada di antaranya bila mana mak dan ayah ni meninggal di tempat, di rumah kebajikan dan sebagainya. Telefon anak-anak, maklum ke anak-anak, anak-anak tak mau mai. Dia kata uruskan saya, boleh bagi duit apa semua. Saya tak ada masa nak pergi, saya tak datang, saya tak ada nak pergi, tuan-tuan. Ini realiti dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun saya faham, tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang menonton dan sebagainya ni, insya-Allah anak-anak yang soleh dan solehah belaka pakat duk rindu ya, pakat duk rindu bila nak boleh rentah negeri ni. Pasal teringin nak jumpa mak ayah. Dia kata raya hari tu pun tak boleh balik, ustaz. Raya kali ni pun tak boleh balik lagi. Sallallahu ala Muhammad. Bahkan PKP ni, tuan-tuan, kadang-kadang ada rakan-rakan kita duk tengok dalam FB dan sebagainya, tuan-tuan, duk luah. Apa dia marah, tuan-tuan, dia marah. Dia kata waktu sakit ni nak balik tengok mak ayah tak boleh. Minta kebenaran tak boleh. Teringin nak tengok mak ayah tak boleh. Polis nak sallallahu alaihi wasallam Muhammad, polis nak bukti pula daripada hospital betul ke mak ayah ni sakit. Adik-beradik di kampung pula pergi hospital pula suruh buat surat, ada pula tak boleh kerjasama, tuan-tuan, tak boleh balik. Akhirnya, tuan-tuan, bila mak ayah ni dah sakit teruk, tuan-tuan, kritikal, akhirnya mak ayah ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telefon balik abang ke anak ni, abang kata mak ayah dah meninggal dah, tuan-tuan. Luluh dah hati, luluh, tuan-tuan. Sebab ni anak dia, anak yang soleh dan solehah, rindu, tuan-tuan. Nak balik tengok, tiba-tiba dapat berita tadinya sakit, sekarang dah meninggal dunia, tuan-tuan sekalian. Tak boleh nak balik, tunggu pula surat, tuan-tuan. Surat mati. Mereka hantar mai baru boleh pergi balai pula minta, tuan-tuan, nak balik tengok ni jenazah. Ni nak balik tengok jenazah dah. Bukan nak balik tengok mak ayah yang masih bernyawa dah, nak balik tengok jenazah dah, tuan-tuan. Kalau kena pula duduk jauh, tuan-tuan, nak balik 4-5 jam, tuan-tuan. Kadang-kadang dah sampai sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, orang dah ke bumi dah kapun. Jenazah mak dan ayah dia. Sedih tak? Sedih, tuan-tuan. Sebab tu kalau ditanya kepada kita ni, siapa orang yang paling rindu kepada ibu dan ayah dia, tuan-tuan? Siapa, tuan-tuan, orang yang paling rindu kepada mak dan ayah dia? Jawapannya, tuan-tuan, orang yang sudah kehilangan ibu dan ayah dia. Orang yang dah kematian mak dan ayah, tuan-tuan. Orang ni lah yang paling rindu kepada ibu dan ayah dia sebab dia cuma ada kenangan sahaja. Hari raya dia terbayang kenangan. Mungkin 5 tahun dulu, mungkin 2 tahun dulu, tuan-tuan, dia raya dengan mak dia raya dengan ayah dia, boleh salam, boleh kucuk tangan mak dia, boleh peluk ayah dia, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, boleh rasa masakan mak dia dan sebagainya, tuan-tuan.
Kenangan-kenangan tu dia duk rasa. Dia rindu kepada mak dia, ayah dia, tuan-tuan. Sebab tu, biasanya kita ni, lagi mana nikmat tu ada kepada kita, jarang kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana Allah ambil nikmat tu, Allah cabut nikmat tu daripada kita, barulah kita rasa dan tahu betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, di antaranya nikmat mak dan ayah kita Allah bagi ni, tuan-tuan. Jadikanlah mak dan ayah kita ni peluang, pintu untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jangan kita jadikan mak dan ayah kita ni penyebab kita dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wa na'udzubillahi min zalik. Asbab kederhakaan kita kepada ibu dan ayah kita, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi ingat, ibu ayah juga jangan pilih kasih terhadap anak-anak, tuan-tuan. Sebab bila mana kita pilih kasih, tuan-tuan. Saya jumpa satu orang ibu. Dia kata macam tu lah, ustaz. Dia kata Rasulullah Muhammad dulu makcik buat macam tu. Makcik bagi tanah ni dekat satu orang anak. Kan? Tiba-tiba ada anak lain tak setuju, ustaz. Berkelahi, bergaduh adik-beradik, ustaz sallallahu alaihi wasallam Muhammad masa muka. Sampai akhirnya makcik bagi sama banyak benda ni. Barulah tak bergaduh, ustaz. Tu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apatah lagi kalau orang tu mati meninggalkan harta yang banyak, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Orang duk kalut nak rebut pusaka. Pakat duk kalut nak harta benda yang ayah dia tinggal dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Dia pusaka ni memang orang berebut, tuan-tuan. Tapi kalau tinggal saka, semua tak mau. Kan, pusaka dia berebut belaka, tuan-tuan. Nak belaka. Sebab itu dengan mak ayah tolonglah jangan buat benda ni. Pasal apa? Kesan dia, tuan-tuan, boleh menimbulkan kebencian, permusuhan, kedengkian, ketidakpuasan di antara anak-anak tersebut. Di antara adik-beradik tadi ni, tuan-tuan. Mereka tak puas hati, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang ketiganya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang kita boleh buat setelah kematian ibu dan ayah kita sebagai tanda berbakti kita kepada mereka berdua. Nabi kata apa dia? Hak nombor 3, wa infadu ahdihima min ba'di mautihima. Nabi kata tunaikan wasiat selepas kematian mereka. Kalau mereka ada wasiat kat kita, tuan-tuan, kat anak-anak ni, mak ayah dah tinggal wasiat kita, maka kita kena tunaikan wasiat tersebut. Kan? Allah ni, tuan-tuan, kita nak raya korban. Raya korban. Kan? Ada di antara kita ni, dia buat main kutu. Masuk korban ni main kutu, tuan-tuan. Sebulan bayar 300 apa semua kan. Nak bayar seketul, tak ada duit. Bayar sikit-sikit. Tak ada, tuan-tuan, bayar habis, ayah kita mati. Kan? Katalah ada lagi berapa ratus nak kena bayar, tuan-tuan. Sebulan dah bayar 50 contohnya, tuan-tuan. Satu bahagian 750, contohlah. Baru bayar 300, tuan-tuan. Ayah kita meninggal dah. Sebelum dia meninggal, dia wasiat. Dia kata, kalau ayah meninggal, hampa tolong bayar lah. Ayah masuk korban ni, hampa tolong bayar lah. Tolong berhabis bayar ni. Ni wasiat, tuan-tuan. Walaupun ayah tu meninggal dah, maka anak-anak sallallahu alaihi Muhammad kena tunaikan wasiat ayah dia tadi ni. Kan? Kena tunaikan wasiat ayah tadi ni, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau lah ayah tu tak wasiat, bayar pun tak habis lagi, tuan-tuan. Kan? Bayar tak habis lagi, ayah pun tak wasiat apa, dia meninggal sebelum korban, tuan-tuan. Ke masjid boleh dipeserah baliklah duit tu, kan? Carilah penama baru pula, kan? Cari penama baru pula ganti tempat tadi, insya-Allah. Jadi wasiat. Kalau mak ayah kita dah tinggalkan wasiat, tuan-tuan, bahkan dalam Islam dituntut kita ni buat wasiat. Tuntut kita supaya buat wasiat semasa kita hidup ni, tuan-tuan. Senang. Dan yang keempatnya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 10 lebih dah. Wa ikramu sadiqihima. Nabi kata hak nombor 4, tuan-tuan, memuliakan sahabat mereka. Hak ni jarang-jarang kita buat. Muliakan sahabat mak ayah kita. Mak ayah mati dah, tuan-tuan. Mereka ada kawan dah. Mereka ada kawan. Nabi kata muliakan kawan mereka ni. Nabi kata muliakan kawan mereka ni. Kata Nabi SAW. Sebab, tuan-tuan, dalam satu riwayat Imam Muslim, disebut kisah Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar. Dia bertemu dengan satu orang Arab Badawi dalam perjalanan nak pergi ke Mekah.
Nah, lalu Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, dia bagi salam kepada Arab Badawi ni, lalu dia jemput Arab Badawi ni, nah, naik ke atas keldai yang dia tunggang ni, kan. Kemudian Abdullah bin Umar ni hadiahkan pula serban yang berada di atas kepala ni bagi ke Arab Badawi ni, tuan-tuan. Siapa dia Arab Badawi ni? Nah, tiba-tiba dia ajak main naik tunggang keldai sekali, tuan-tuan. Kita lah tak tunggang lah keldai kita lah ni, tuan-tuan. Paling koman pun naik motor. Kan? Paling koman naik motor, tuan-tuan. Misalnya Allah Sayyidina Muhammad kemas sikit naik kereta. Kan? Tumpang. Satu orang ni kita pergi tumpang dia, tuan-tuan. Orang tak kenal dia fikir dia ni siapa. Dia tiba-tiba pergi tumpang satu orang tua ni naik kereta dengan dia, naik motor dengan dia. Begitulah juga dengan Ibnu Umar ni, tuan-tuan. Dia tumpang satu Arab Badui ni, tuan-tuan. Dah tumpang dah, tuan-tuan. Dia bagi pula serban yang dia pakai ni, dihadiahkan pula kepada Arab Badawi ni, tuan-tuan. Maka orang tanya kepada dia, kenapa berbuat yang demikian? Pasal apa? Baik sangat dengan Arab Badawi ni. Ajak dia tumpang keldai, nak bagi pula serban hak dia duk pakai ni, tuan-tuan. Maknanya hak dia suka lah tu. Sallallahu Muhammad kan. Saya pun tadi sallallahu Muhammad, ada orang bagi orang hadiah derian, tuan-tuan. Lah derian mahal kan. Orang kata riyal ni kat Malaysia tapi dia punya harga Yahudi, tuan-tuan. Tu pelik kan. Tapi alhamdulillah ada orang hadiah 2 biji durian tadi, tuan-tuan. Buka-buka masya-Allah tengok isi, tak tahu nak abang lah, kalau nak beli tu mungkin tak mampu dah, tuan-tuan, mahal kan. Tapi nak abang dia bagi hak elok. Dia bagi hak elok, tuan-tuan, bukan hak bagi hak lebih-lebih, hak belen-belen tu, tak, dia bagi hak elok, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu kita diajar macam tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni, kita, tuan-tuan, bagi ke orang kalau bulan Ramadan orang kutip pakaian terpakai tu, tuan-tuan, dia bagi hak boleh pakai tu tak apa. Ni kadang-kadang hak dalam pun dia bagi sekali, tuan-tuan. Nah, hak dalam pun dia campur sekali. Orang duk asingkan pakaian geleng kepala dah bagi hak dalam, tuan-tuan. No, macam roti kirai pun ada, tuan-tuan, dia berlubang sana berlubang sini kan. Ada orang dia gamak buat macam tu, tuan-tuan. No, bagi hak kita sayang. Jadi Ibn Umar dia bagi serban hak dia pakai. Jadi orang tanya kepada dia, pasal apa buat macam ni? Dia kata, inna aban hada kana wuddan li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguhnya ayah lelaki ni dahulu, sungguhnya ayah lelaki ni dulu ni merupakan seorang lelaki yang mempunyai hubungan mesra dengan Umar bin Al-Khattab. Dia kata ayah lelaki ni dahulu merupakan seorang lelaki yang mempunyai hubungan mesra dengan Sayyidina Umar, dengan ayah kepada Abdullah ni, tuan-tuan. Nah, ayah dengan ayah ni. Ni anak dia tadi ni, sallallahu Muhammad. Yang tumpang tadi ni. Pasal ayah dia pun ni kawan baik, tuan-tuan. Nah, Ibnu Umar ni dia buat baik kepada Arab Badui tadi ni. Pasal apa? Pasal ni anak kawan ayah dia. Nah, anak kawan ayah dia. Nah, pasal tu dia buat macam tu. Pasal dia kata, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral bir silatul waladi ahla widdi abihi, rawahu Imam Muslim. Sebaik-baik kebaktian ialah apabila anak menghubungkan silaturrahim dengan keluarga yang dahulu mempunyai hubungan kemesraan dengan ayahnya, yakni yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan, hak ni kadang-kadang kita jarang buat. Nah, kita nak hubung balik hubungan dengan kawan-kawan ayah kita dan sebagainya, tuan-tuan. Dengan kata hubungan dengan kawan-kawan ayah kita, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni 2 pupu, 3 pupu pun tak kenal dah. Sallallahu alaihi Muhammad, sepupu dah tak kenal pun jadi masalah kita ni. Nah, jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqala ma akthara hadha wa atyabahu ya Rasulullah. Lelaki itu berkata, alangkah banyak dan baiknya perkara ini wahai Rasulullah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fa'mal bihi fa innahu yasilu ilaihima. Nabi kata, beramallah dengannya. Sesungguhnya kebaikan kamu itu akan sampai pahala kepada mereka berdua. Tuan-tuan, 4 benda ni kita buat. Nabi kata kepada Rasulullah Muhammad, Nabi kata, sesungguhnya kebaikan kamu itu akan sampai pahalanya kepada keduanya, yakni kepada kedua ibu dan ayah kita, tuan-tuan. Nah, siapa sayang mak ayah dia, tuan-tuan, buatlah 4 benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bincangkan tadi, tuan-tuan dirahmati Allah. Tuan-tuan, jasa ibu terutamanya tak akan mampu kita dapat untuk membalasnya, tuan-tuan. Nah, sebagaimana satu kisah dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Burdah. Nah, dia kata
Burdah ni melihat Ibnu Umar dengan satu orang penduduk Yaman yang sedang tawaf di sekitar Kaabah. Sambil penduduk Yaman ni, tuan-tuan, dia kendong mak dia atas punggung dia. Maknanya kendong kat belakang ni, mak dia. Dia kendong mak dia ni sambil dia tawaf. Ni orang Yaman ni. Sambil dia tawaf, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sambil dia bersenandung, dia kata, sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Tu dia bersenandung sambil duk kendong mak dia. Orang tu lalu berkata, wahai Ibnu Umar. Dia kata ke Ibnu Umar, dia kata, wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi ibu aku? Ni aku duk buat, aku kendong mak aku ni, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad duk tawaf ni, sallallahu alaihi Muhammad berbakti kepada mak aku, bawa lah dia pergi mana saja. Nah, aku bawa dia ni, adakah apa yang aku buat ni, wahai Ibnu Umar, telah dikira balas jasa ibu aku, wahai Ibnu Umar? Jawab Ibnu Umar, belum. Tuan-tuan, belum. Teratur tuan-tuan punya hebat, belum. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Walaupun senafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Tuan-tuan, senafas mak kita tahan kesakitan waktu nak melahirkan kita, waktu nak beranakkan kita, tuan-tuan. Nafas dia waktu tu pun, tuan-tuan, buat berbakti macam lelaki Yaman ni buat, belum tentu dapat membalas jasa ibu dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak abang kat kita ni, tuan-tuan. Nak balas jasa, nak balas budi, memang kita tak akan dapat balas budi mak dan ayah kita, tapi setidak-tidaknya, tuan-tuan, kita gembirakanlah mereka, tuan-tuan. Jangan jadi anak derhaka kepada ibu dan ayah kita. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, beliau pun tawaf, sambung tawaf, tuan-tuan, dan solat 2 rakaat pada makam Ibrahim. Lalu laki Yaman ni kata, wahai Ibnu Abi Musa, yakni Abu Burdah, sesungguhnya setiap 2 rakaat akan menghapuskan pelbagai dosa yang diperbuat sesudahnya. Rawahu Imam Al-Bukhari, tuan-tuan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, apa yang saya share malam ni, apa yang saya kongsi malam ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama, insya-Allah. Lebih-lebih lagi, orang yang sudah kehilangan mak, sudah kehilangan ayah, tuan-tuan, bukan bermakna setakat tu je habis dah. Masih lagi kita boleh berbakti kepada ibu dan ayah kita, insya-Allah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara nak balas ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, nak balas kebaikan orang tua kita, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga Jabir bin Abdullah bin Al-Ansari. Dia kata apa? Nabi SAW bersabda, siapa sahaja yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Nabi kata, balaslah. Siapa buat baik kepada kalian, balaslah, kata Nabi. Jika kalian tidak bisa membalas kebaikannya, maka doakanlah kebaikan untuknya. Tuan-tuan, kalau kita tak mampu nak balas kebaikan dia, tuan-tuan, kita tak mampu, tuan-tuan, nak balas, maka Nabi kata, doalah untuknya sampai engkau merasa telah membalas budinya, tuan-tuan. Sampai bila, tuan-tuan? Doalah, maknanya doalah sampai kita mati. Sampailah kita mati, kita doalah, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi kita nak balas jasa mak kita, nak balas jasa ayah kita, kita takkan mampu. Tambah-tambah ayah lah ni, tuan-tuan. Kan musim Covid ni ada di antara ayah-ayah ni, tuan-tuan, yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Yang kena buang kerja, tuan-tuan. Kan? Ayah-ayah ni dia jarang nak menangis depan anak-anak ni, tuan-tuan. Kadang-kadang bila kena buang kerja tu satu tamparan yang hebat, tuan-tuan. Balik bawa motor pun kadang-kadang fikiran tu ke lain. Kadang-kadang boleh terbabas, tuan-tuan. Kadang-kadang yang mata mengalir sendirian. Pasal apa? Dia tak fikir pasal dia nak makan apa tak. Tapi dia fikir pasal anak-anak dia, sekolah anak-anak dia nak makan, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, yuran-yuran sekolah anak dia. Anak-anak yang sekolah swasta ni kadang-kadang yuran jalan, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia fikir benda-benda ni, tuan-tuan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua, insya-Allah, di samping ujian yang Allah datangkan kepada kita ni. Kita pun tengok takut, tuan-tuan. Kita tengok orang share bunuh diri sana, bunuh diri sini. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan buat benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala murka, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik terhadap ujian yang Allah datangkan kepada kita, insya-Allah. Sekadar itu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya minta ampun, maaf banyak-banyak
Andai terkasar bahasa, tertinggi suara, terlajak masa pada malam ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hantar pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita insya-Allah. Dan saya berterima kasih juga kepada pihak penganjur Tuan Haji Zali yang sudi jemput malam ni untuk sama-sama berkongsi ilmu. Andai ada saya ada tersalah dan sebagainya, semua ampun dan maaf. Terkurang di mana-mana, insya-Allah mudah-mudahan dapat saya perbaiki. Wallahu taala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.